Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hamzah Muhammad, mantan Profesor Geologi di Jabatan Geologi Universiti Kebangsaan Malaysia. Lahir 69 tahun yang lalu di sebuah kampung yang agak terpencil di Malim Nawa, Perak, saya mendapat pendidikan awal mengenal alif, ba dan ta di Sekolah Kebangsaan Malim Nawa pada tahun 58 sampai tahun 63. Seterusnya, saya melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Anglo-Chinese School di Kampar, Perak, dan selepas itu ke Sekolah Alam Shah di Ceras, Kuala Lumpur. Di sinilah saya mula mengenal alfa, beta dan gamma. Itu berlaku dalam tahun 67 hingga tahun 70. Tahun 71 saya memasuki Universiti Kebangsaan Malaysia, Jabatan Geologi, dan alhamdulillah telah mendapat ijazah sarjana muda geologi pada tahun 1975. Dalam konteks ini saya harus berterima kasih banyak kepada maha guru saya, iaitu seorang ahli geologi yang terkenal di Malaysia dan di rantau ini, mendiang Profesor Chia Hun Jin, yang telah menjemput saya untuk menjadi staf UKM di Jabatan Geologi ketika itu. Untuk keperluan ini, saya dihantar membuat PhD ke University of Strathclyde di Glasgow, Scotland, dan alhamdulillah saya mendapat ijazah PhD pada tahun 1980. Selepas mendapat ijazah itu, saya terus berkhidmat di Jabatan Geologi Universiti Kebangsaan Malaysia daripada tahun 80 sehinggalah saya bersara wajib pada tahun 2007. Selepas itu, saya menyambung perkhidmatan di Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang, walaupun pada ketika itu saya menukar sedikit bidang daripada kepakaran saya dalam bidang geologi kepada bidang geoarkeologi. Dari segi pengalaman pentadbiran, saya menjadi ketua program geologi beberapa kali dan juga menjadi Presiden Persatuan Geologi Malaysia dari tahun 85 hingga tahun 87. Dan di sini saya berkesempatan mengetuai satu bahagian untuk mempromosikan bidang geologi kepada masyarakat umum. Ya, apa yang dimaksudkan dengan geologi? Saya mulakan sebagai pengenalan ringkas saja. Geo bermaksud dalam bahasa Greeknya ialah bumi atau earth, dan logi dalam bahasa asalnya dalam bahasa Greek logos bermakna ilmu, pengetahuan tentang sesuatu. Jadi geologi bermakna ilmu mengenai bumi. Apakah yang dikaji? Ada beberapa aspek yang dikaji oleh geologi. Antara yang awal ialah asal-usul dan kejadian bumi. Kemudian orang mengkaji juga kandungan bumi, batu batan di dalamnya, dari segi fizik dan dari segi kimia bumi itu sendiri. Orang juga mengkaji kejadian-kejadian yang telah berlaku di dalam dan di atas permukaan bumi, bermula daripada kejadiannya kira-kira 4,500 juta tahun yang dulu atau 4,5 bilion tahun yang lalu hinggalah keadaannya sekarang. Saya sendiri mengkhususi
salah satu bidang dalam geologi ini yang disebut sebagai petrologi dan geochemistry. Secara umum, ia mengenai batuan juga, asal mula, kandungan, sifat-sifat dan kelas-kelasnya dan sebagainya, diikuti dengan kandungan kimianya. Tetapi saya menggunakan ilmu ini dalam kerjaya untuk masuk ke bidang penggunaan, iaitu dalam aspek sumber bumi. Sumber bumi ini tak lain daripada apa-apa saja khazanah yang ada di dalam perut bumi kita yang perlu dikeluarkan untuk dimanfaatkan oleh manusia dan untuk membangunkan tamadun manusia sejagat. Pada awalnya, geologi ini bersifat begitu statik dan klasik kerana tertumpu hanya kepada bidang yang saya sebutkan tadi. Misalnya kejadian asal-usul kejadian bumi, kandungannya, sejarahnya, dan apa-apa peristiwa yang berlaku di dalam dan di atas permukaan bumi. Akan tetapi, pada ketika ini, atau khususnya lebih kurang 2 kurun yang lalu, bermula satu fasa di mana ilmu geologi itu telah dipergunakan secara terus untuk kesejahteraan hidup manusia dan pembangunan tamadun. Dari situlah wujudnya apa yang disebut sebagai geologi gunaan ataupun applied geology. Applied geology ini merangkumi beberapa bahagian yang kita kenal pada hari ini. Misalnya, ahli geologi akan bekerjasama dengan pakar-pakar air atau hidrologi, kerana kami sebagai hidrologis mempunyai bidang yang tersendiri, iaitu geohidrologi, di mana masih mengkaji air bawah tanah atau groundwater, tetapi lebih menumpu kepada kandungan, sifat-sifat air, pergerakan dan juga tempat dia diperolehi. Selanjutnya, dengan bekerjasama dengan ahli-ahli fizik, geologi mewujudkan satu bidang yang bernama geofizik. Bidang ini terutamanya ialah untuk mengetahui struktur dan susun atur di bawah permukaan bumi kita. Jadi dengan kaedah-kaedah geofizik ini, kita mampu untuk mengetahui susun atur, susun lapis, struktur di bawah permukaan bumi yang tidak mungkin dapat diketahui dengan kaedah-kaedah yang lain. Kemudian ahli geologi bekerjasama dengan pakar-pakar dalam geologi petroleum geologi ataupun geologi petroleum. Di sini kita ada mempunyai satu bidang yang khas, iaitu geologi petroleum, di mana ahli-ahli geologi mempergunakan ilmu mereka tentang susun atur usia batuan-batuan di bawah permukaan bumi, sehingga memungkinkan penemuan bahan-bahan bumi, iaitu petroleum dan gas asli, di mana sumber itu berada, di kedalaman berapa dan sebesar mana sumber tersebut. Ini sangat penting untuk memudahkan proses pencari galian. Dan untuk bidang ini, ahli-ahli geologi bekerjasama erat dengan jurutera petroleum yang tugas mereka setelah mengetahui lokasi sesuatu sumber bumi, mereka bentuk proses untuk mengeluarkan petroleum dan gas asli itu ke atas permukaan. Satu lagi bidang baru akibat tercetusnya geologi gunaan ini ialah geologi ekonomi, di mana ahli geologi yang menceburi bidang ini akan menggunakan ilmunya untuk mencari hasil mahsul di bawah permukaan bumi selain daripada petroleum dan gas asli.
Jadi mereka akan mencari sumber bumi logam seperti emas, perak, besi, koprum, zinc, malah bahan-bahan radioaktif yang menjadi sumber tenaga seperti uranium dan thorium. Ini kita sebut sebagai bahan-bahan bumi. Mereka juga dalam konteks ini harus mendapat kerjasama dan maklumat dan kerjasama yang baik dengan ahli-ahli ekonomi, kerana pengeluaran bahan daripada bumi ini memerlukan pemasaran, dan di sinilah masuknya peranan ahli-ahli ekonomi ke dalam bidang geologi ekonomi. Bidang yang agak baru yang muncul ialah geologi kejuruteraan. Dalam bidang ini, ahli geologi bekerjasama erat dengan geotechnical engineer atau jurutera geoteknik ataupun jurutera civil engineers untuk tugas utamanya mencirikan sifat-sifat bahan bumi di bawah permukaan yang sebenarnya menjadi tapak atau landasan untuk pembinaan infrastruktur yang besar-besar. Dengan cara ini, pembinaan yang besar-besar akan menambah input keselamatannya dan cost efektif ataupun akan menjadi lebih murah. Akhir-akhir ini pula banyak ahli geologi yang sudah menceburkan diri ke dalam aspek sekitaran. Jadi kita ada sekitaran dalam bidang ini, di mana mereka terlibat dengan bencana-bencana alam dan bencana semula jadi, misalnya tanah runtuh, gelinciran, runtuhan tanah, malah banjir, aktiviti gunung berapi, gempa bumi dan sebagainya, dan cuba menggunakan pengetahuan geologi untuk menjelaskan fenomena ini kepada masyarakat umum, malah membantu dalam proses mitigasi. Jadi kalau kita perhatikan, bidang geologi bukanlah isolated sebagai satu bidang yang terasing, tetapi dia merupakan satu ilmu gunaan yang amat berkait rapat dengan bidang kimia dan dengan bidang fizik, sekarang ini dengan pakar-pakar dalam alam sekitar, sehingga kita mendapat bidang yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi saya rasa memadai di sini dahulu penjelasan ringkas saya dan pengenalan diri saya tentang bidang geologi ini. Mudah-mudahan penerangan ini akan memberi manfaat kepada semua, dan insya-Allah di dalam persembahan video yang berikut yang akan datang, saya akan cuba memilih beberapa tajuk yang sesuai, yang menarik, yang dapat menjelaskan fenomena dan kejadian-kejadian yang selalunya menjadi misteri dan tidak dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Jadi itu saja dulu. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe itu percuma, ya, dan tekan tombol loceng supaya apabila saya menghasilkan video yang baru, saudara boleh mengikutinya dengan mudah apabila tombol ini ditekan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.